pasukan polis yang dikatakan nama glamour dia pasal orang lain ia sibuk. Memang penyibuk besar dia polis lah. Ya, saya cakap tu serang ni. Sebab apa kalau kita fikir dah lah sesuatu kejadian jenayah berlaku, dia datang dia bukan nak tanya banyak bila berlaku, macam mana berlaku, siapa yang buat, dia tanya macam-macam. Jadi pasal orang lain dia sibuk. Okay, hari ni kita prepare untuk program pagi besok. Okay. Dia dah boleh hitam kan? Yang dia harap pelintut duluan tak kata 50. Nak ucap ini. Tak apa, kita susun dulu baru kita lap. Man. Apa? Susun. Okay, warna hitam ni panjang sampai ke atas. Warna hitam sekali ya? Kemudian Hitam buat last sekali. 3 ni potong kan? Tak tunggu tadi. 5 Tanya dia berapa? tengah ni kau nak susun straight ataupun selang tengah macam ni. Jadi nampak ke depan. Orang tak terlindung kepala ada orang. Oh, maksudnya tengah-tengah. Ini sini. Kalau pandai buat sini gimana? Jadi dia nampak ke depan, dia tak terlindung kepala. Ini depan. Belakang dia gini. Jadi kalau ni sini tu ya. Yalah kalau macam ni lindung kepala. Kepala dia. Ini free flow lagi ni, free flow. Maknanya orang datang Lily bagi menyambut pendaftar. Ya. So yang ni pun MC akan announce lah. Bila diorang hadir tu MC announce lah. Ketibaan tu kan. Ada muzik yang Yang penting saya bagi kita biskuit. Kalau risau kalau tak ada kepala tu aku ni. Tunggu. Sila. Tak apalah, tunggu yang lain. Tak apa, dulu minum air dulu. Tak ada hal. Dah dulu Okay. So, kita punya rumah dah sampai. Hai, tak minum air ke? Oh, ada. Tahun ni okay, kita ada juga sediakan apa nama lah ni? Apa nama dia apa? Dupa Dupa. Okey, nama dia Super Dupa. Dia khas kita buat untuk kanak-kanak. Jadi di samping orang main, budak-budak happy lah. Banyak. oh. Oi, kau jadi macam apa sama? Kau pun boleh. Tak ada halnya. Orang besar boleh ke Azul? Orang besar boleh ke? Ya. Nama apa? Tak, nama no rasmi. Rasa tak datang lagi tu je. Tu dia yang kosong. Tu. Oh, terima kasih Mak Siti. Datang bagus lah Mak Siti. Tu kerja. Hari ni dia kerja lah. Hai. Kak Siti ganti nama tambah. Tambah nama. Ada yang tak? Satu lagi Khatijah dia dapat. Okay, kita bersama dengan AJK. Kita import jual kamera daripada Melaka. Okay, tetamu sudah duduk. Okay, orang muda lepak, orang muda. Oh.
Apa khabar orang muda? Orang muda. Ini orang tua. Alamak, adil ni. Ada package hari ni je. Hari ni saja. Video. Sekarang dah tak pakai gambar-gambar dah sekarang. Semua pakai video je. Okay, ni kaunter pendaftaran. Bang. Cik Razi. Okay, Cik Razi. Okey, assalamualaikum. Salam. Duduk. Duduk minum. Sisi dah. Tuan apa tu ada kan? Mana parking? Tak parking dah ada. Cuma parking kat tepi. Ini nanti bila orang nak ni. Orang tanya nanti. Bertumpah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan buat seluruh tetamu yang hadir bertandang pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan, saya Iman Ismail selaku pengurusi pada majlis pada hari ini yang merakamkan setinggi-tinggi penghargaan juga kepada tetamu-tetamu jemputan kita. Yang pertamanya daripada IPD Kajang, Inspektor Zuraidah daripada bahagian jenayah keselamatan komuniti. Yang kedua, tetamu jemputan kita daripada IPD Kajang juga, Inspektor Adi Sofwan, juga daripada bahagian jenayah komersial IPD Kajang. Dan yang ketiga, tetamu jemputan kita, pengurusi bagi pertubuhan bekas banduan dan masalah jubana Malaysia, iaitu Encik Razi Razali. Terima kasih. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu-tetamu jemputan dan diberitahu hormat kita yang sudi bersama-sama pada pagi ini bagi menjayakan majlis ini. Anjuran Persatuan Kebajikan Penduduk Taman Seri Melur, program kesedaran jenayah skamer dan hukuman penjara bersama Pidana M, tajuk yang diberi pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Apa bantuan nak bagi? Melayang serindit di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Ketumpaan bagi berkati lagi majlis kita pada hari ini. Yang pertamanya saya ingin menjemput Ustaz Salis untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخذ به العقد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحوادث مستسقى الظمأ
بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل حد وتسليم على كل مخلوق لك. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepadamu di atas keizinanmu untuk kami berkumpul di sini. Kami menadah tangan dengan penuh harapan dan rendah diri agar kiranya Engkau memberikan dan merahmati. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah ikatan persaudaraan ini di antara kami. Tanamkanlah sifat kasih sayang sesama kami. Hindarkanlah kami daripada permusuhan dan sengketa. Jauhkanlah diri kami daripada fitnah dan kata-kata yang membawa sengketa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami juga memohon keselamatan terhadap harta benda kami dari diceroboh dan dicuri. Dan pada saat ini kegiatan fitnah, pencerobohan, kecurian yang berleluasa. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi ujian-ujian dan musuh-musuh akhir zaman. Berikanlah kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam menghadapi segala musibah fitnah. Hanya kepadamu, wahai Allah, tempat kami memohon pertolongan dan tempat kami menyandarkan pergantungan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Salis di atas kesudian beliau mengetuai bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita panjatkan sebentar tadi mendapat perkenan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga semoga perjalanan majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Baiklah, bagi meneruskan lagi majlis pada hari ini, saya ingin menjemput wakil daripada Persatuan Kebajikan Penduduk Taman Seri Melur, iaitu Tuan Jalaluddin bin Omar selaku Setiausaha kepada Persatuan Kebajikan Penduduk Taman Seri Melur untuk berikan kata alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Seri Melur Tuan Megat Rashid bin Megat Yahya dan barisan ahli jawatan-kuasanya. Juga yang dihormati Pengerusi Surau Al-Muhajirin iaitu Ustaz Dr. Zulkifli Abdul Ghani dan barisan ahli jawatan-kuasanya. Tuan-puan para hadirin semua yang hadir pada program keselamatan peringkat Taman Seri Melur pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada penceramah-penceramah VIP kita pada pagi ini yang terdiri pertamanya Tuan Inspektor Zuraidah, Inspektor Adi Sofwan bin Muhammad Yusof dan Tuan Razali dari Shah Alam. Dulu bagi pihak Jawatankuasa Persatuan Kebajikan Penduduk Taman Seri Melur dan Surau Al-Muhajirin sendiri, kami amat mengalu-alukan kehadiran penduduk-penduduk taman amnya dan penceramah-penceramah dari polis dan bekas penghuni penjara khasnya bagi menjayakan program ini yang telah kami rancang lebih sebulan yang lalu. Moga dengan sedikit usaha dari kami Jawatankuasa Penduduk untuk mengadakan program ini akan dapat memberikan kita lebih kefahaman istilah atau tata cara keselamatan taman dan jenayah skamer serta hukuman di peringkat penjara. Ceramah dari Tuan Inspektor Zuraida akan menekankan kepada keselamatan taman, manakala Tuan Inspektor Razi memasukkan slot ceramah yang berkaitan dengan jenayah skamer. Saya memohon agar semua hadirin dapat menunggu sampai habis acara pada pagi ini, di mana acara ini akan diselang-selikan dengan cabutan bertuah untuk semua hadirin dan diakhiri dengan jamuan makan tengah hari. Kita sediakan makan tengah hari juga. Kami ahli Jawatankuasa Penduduk berharap moga program pada pagi ini akan memberikan manfaat yang berguna kepada kita semua dan dalam menjalani kehidupan yang aman tenteram di Taman Seri Melur ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu majlis yang menjemput Inspektor untuk tampil ke hadapan memberikan pengisian yang mungkin boleh kita guna pakai bagi mengelakkan jenayah-jenayah ini berlaku, insya-Allah. Persilakan. Kepada yang dihormati pengacara majlis kita pada pagi ini, suara saya rock sikit. Sebelum saya
memulakan untuk ucapan saya pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, insan yang paling kita sayang sekali. Sebab saya rasa tanpa mereka, siapalah saya untuk menyampaikan ceramah pada tuan-tuan pada pagi ini. Sama-sama. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada yang dihormatilah pengurusi Persatuan Penduduk Surau kita, sebab sudi menumpangkan untuk kita menyanjurkan program yang sebegini. Saya amat berbesar hati, sebab saya pun mula-mula terkejut, betul ke saya salah tempat ke ni? Saya kata, saya bertanya dengan penduduk, dia kata betul puan, kat sini, so tak salah lah tempat saya. Okey, seterusnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada Tuan Megat Rashid, iaitu pengerusi Persatuan Penduduk yang hadir bersama-sama pada pagi ini menjemput saya lah maksudnya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan serta barisan rakan seperjuangan saya yang berjaya bersama-sama saya hadir pada pagi ini. Terus terang saya cakap, bila saya nak sampai tadi, saya beranggapan saya tak sihat. Tapi bila saya dah sampai, saya nak bagi tahu satu tepukan yang gemuruh. Bagi satu tepukan yang gemuruh. Saya bangga sangat. Saya bangga. Sebab apa saya cakap macam tu? Ada masa awal pagi untuk berkumpul, suri rumah, tuan-tuan, bagi menjayakan program yang dikatakan bukan untuk kebaikan sesiapa sebenarnya. Kalau kita tengok, kenapa perlu adakan program macam ni? Sebab untuk kebaikan bersama. Itu kena tahu tu. Dekat situ saya kena buka dulu kenapa program ni diwujudkan oleh Persatuan Penduduk sebenarnya. Kalau kita tengok, sebenarnya lebih kepada, kalau ada juga jiran-jiran yang tak nak bersama-sama, tapi sebenarnya mereka silap. Sebab apa? Jenayah tidak mengenali mangsa dan tidak tahu pun pada waktu bila. Itu kita kena tahu dan sebab dalam fikiran kita. Sebab tu wujudnya pasukan polis yang dikatakan nama glamour dia pasal orang lain ia sibuk. Memang penyibuk besar dia polis lah. Ya, saya cakap tu serang ni. Sebab apa? Kalau kita fikir, dah lah sesuatu kejadian jenayah berlaku, dia datang, dia bukan nak tanya banyak, bila berlaku, macam mana berlaku, siapa yang buat, dia tanya macam-macam. Jadi pasal orang lain dia sibuk. Memang betul sibuk pun. Tapi sekarang ni kita dah tak boleh berdiri untuk satu pihak saja. Jadi untuk kita PDRM, saya amat menyahut sebab saya ni bahagian komuniti dan saya akan war-warkan untuk Persatuan Penduduk yang lain mengikuti contoh yang sama. Sebab apa? Bila adanya program-program yang begini, secara tak langsungnya kami rasa ada orang bersama-sama dengan kami berganding bahu untuk menurunkan kadar jenayah pada masa kini. Tuan-tuan semua sudah maklum dengan Persatuan Penduduk yang sekarang ni, dengan faktor ekonomi, dengan faktor pula media sosial yang begitu canggih sekarang ni, saya rasa bukan saja orang-orang yang tidak berpelajaran mudah ditipu atau ambil kesempatan, termasuk orang-orang yang berpelajaran pun sama. Saya alhamdulillah dengan izin Allah selama hampir nak dekat 9 tahun saya mengendalikan bahagian siasatan jenayah kekerasan. So saya mengendalikan untuk kes-kes keseluruhan jenayah berat, seperti kes samun, pecah rumah, lebih kepada seksual dan juga pendakwaan. Pendakwaan ni sebab apa saya cakap dengan Cik Zul, saya kata saya bukan tak nak lebih kepada membaca ataupun slide. Saya lebih suka sharing macam ni. Sebab saya pun bukannya hebat mana, tapi saya nak berkongsi. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, dengan puan-puan yang rasanya sama hebat dengan saya, dan kita bergabung untuk jadikan satu benda solution menurunkan kadar jenayah pada masa kini. Itu yang sepatutnya kita buat. Kita tak payah hirau statistik macam mana aku kena cek ni statistik. Tak ada penyelesaian pun untuk statistik tu. Tapi apa penyelesaian dia? Aku mesti tolong sama-sama aku untuk kurangkan dan tak nak jenayah berlaku pun di kawasan Taman Melu ni. Betul tak betul? Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya kita ambil. Jadi pertama sekali yang saya akan sharing dengan tuan-tuan, pertama sekali, apakah yang perlu kita buat untuk pergi buat laporan polis? Oh, hari ni aku sibuk nak pergi buat laporan polis. Oh, sibuk. Apa yang disibukkan? Kita pergi
tapi kita tak ada input untuk kita buat satu laporan polis tu untuk diambil tindakan sampai habis. Dekat situ kita cuai. Saya suka untuk satu laporan polis, tapi pastikan laporan polis ada maklumat input yang padat untuk kita ambil pesalah. Contohnya sekarang, satu kejadian berlaku pecah rumah. Ni contoh, saya bagi tahu contoh. Kita tak nak, saya tak nak benda ni, tapi saya just sharing. Apa yang perlu kita buat? Kita tidur pertama sekali tak boleh mati, tak boleh terlampau tidur sampai tak sedar apa-apa yang berlaku. Sebab pernah berlaku kes yang saya ambil, dia pun tak sedar, anak dia dah kena bawa lari pun dia tak sedar, duit dia dah kena bawa lari pun dia tak sedar, laki dia dah kena ikat duduk kat tepi dapur pun dia tak sedar. Sampai tahap tu lah dia punya tidur mati perempuan tu. Penat sangat lah gambar ni. Yang nak jadikan sebab tu, sebab anak dia menangis yang baby tu, baru dia sedar. Itu pun dah habis melalak nak biru dah, baru dia tahu rumah dia dah dipecah masuk. Tu yang kita pertama sekali, kita kena peka. Pertama sekali peka persekitaran. Pergi cek dulu rumah-rumah kita, dah tutup ke belum ni. Memang kita penat, tapi hasil daripada kita punya kepastian tu kita tidur nyenyak. Oh, rumah dah kunci, lock semua. Nanti jangan lupa tutup pintu. Suruh anak pun ambil cangkuk, dia cangkuk. Betul tak betul? Dia pun cangkuk, mak dah cangkuk dah. Kita tak cek kedudukan kunci tu macam mana. Adakah berkunci elok, ataupun tidak, ataupun hanya sekadar buat syarat letak, atau bagaimana. Ini yang pertama sekali kita kena buat. Jadi bila kecuaian daripada kita dah tak ada, kejadian tu berlaku mungkin dengan keizinan Allah yang kita sendiri tak boleh jangka benda tu. Tapi kita dah puas hati, pintu dah cek, tingkap dah tutup, lampu dah pasang. Bulan ni tak boleh pasang lampu belakang, bil elektrik kena jimat. Tapi kalau kita mati kena bunuh, siapa nak jimat bil elektrik kita? Tak ada orang yang tolong. Cik dah mati, saya tolong bayarkan bil elektrik, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Tak ada pun. Betul saya cakap. Jadi cara tak langsungnya, kita sendiri kena ambil inisiatif pasang lampu di persekitaran rumah kita kalau kita rasa gelap. Itu gunanya jiran. Kamu pasang belah kiri, saya pasang belah kanan. Jimatlah sikit. Kamu pasang belakang, saya pasang depan. Itu gunanya jiran. Kita bukan hanya untuk bercerita. Kau tahu tak nak. Semalam gelap sikit, bahayalah saya tengok kawasan ni. Kita rasa kita kena berbincang ni pasal cahaya ni. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya kita ambil. Sebab apa? Bila cahaya, suspek nak buat salah tetap ada, tapi dia berhati-hati. Aku rasa macam tak confident lah. Satu rumah lagi, bahaya juga ni, nanti dia akan detect. Satu lagi, kita punya persepsi tu dah menyebabkan pesalah tu punya persepsi nak buat tu dia berhati-hati. Tak apalah, kawasan ni bahaya, aku tengok tak terkawat ni, tak boleh suka-suka kita nak buat ni. Dia ada cara-cara dia. Yang keduanya, CCTV. Ada yang pasang CCTV sekadar pasang je. Ada CCTV, ada. Kita pun pergi tengok. Yang dihalangnya ke pokok bunga. Siapa yang nak curi pokok bunga ke apa ni? Hala mesti ke laluan masuk. Ni saya cakap terus terang. Sebab bila kita buka CCTV, gambar yang hala pokok bunga. Saya kata ni saya nak ambil pokok bunga ke macam mana ni? Saya kata, alah takkanlah macam tu pun tak terfikir. Tak terfikir pula. Macam-macam datang buat muka semua boleh. Tapi datang nak tengok CCTV, mana? Tak ada. Panggil datang tengok CCTV, tolong ada masa minta tengok CCTV saya, okey tak? Kita pantau, sebab kita boleh pantau kita punya CCTV. Kedudukan cantik tak? Berfungsi tak? Itu yang kita nak. Bila CCTV okey, persekitaran okey, inisiatif kita ambil tahu pasal persekitaran okey, saya rasa insya-Allah Allah Ta'ala pun akan memudahkan kita. Sebab kita pun dah ambil yang terbaik, langkah yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, sekiranya berlakulah pecah rumah juga, orang dah masuk ni, cepat siap-siap pergi buat laporan polis. Yang dekat rumah ni pula habis dia usik-usik je barang-barang kat dalam. Tak boleh. Saya ingatkan, tak boleh. Sebab apa? Saya pegang di sini pun ada saya punya kesan cap jari. DNA boleh diambil, cap jari boleh diambil di sini. Di situ kita guna. Sekiranya ada buat emak bertindak sekalipun, sukar untuk kita kesan. Sebab kalau suspek baru pegang macam kat sini, so kat sini jelas tangan saya yang baru pegang. Boleh dapat. So bila kita ambil cap jari, kita hantar ke bahagian untuk siasatan pemilik ataupun suspek, dia akan keluar list siapa dia orang ni.
Dekat situ kita tahu, oh banyak ni dia punya ni lah. Okey, ni suspek utama. Kita akan tahu. Barang-barang tu kadang-kadang, kalau yang warga negara asing, ni ketua saya cakap, kalau Indonesia, dia akan makan dan minum dalam rumah tu. Dan dia akan buang air besar. Bukan dia sengaja-sengaja, memang ketua dia tu. Untuk dia ambil. Sebab untuk urusan-urusan pukau, sampai kita tak sedar, itu ketua dia. Anjing tu tak sedar kalau kita buat macam tu. Dia memang ketua dia. Jadi jangan usik apa-apa pun. Dekat situ kita boleh kena pasti siapa suspek kes kita tu. Kita penyiasat ni cik, sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, boleh membantu sekiranya tuan-tuan bagi kerjasama. Tak merosakkan bahan-bahan bukti yang ada kat kawasan kejadian tu. Contoh ada pisau, ada barang-barang yang digunakan umpilan-umpilan, benda-benda macam tu yang kita perlukan sebenarnya. Tapi kita tak faham, cepat-cepat pusing ni, habislah polis pun tak datang. Kena pula berlaku kecederaan. Puan nanti minta tolong pergi dapatkan rawatan. Oh saya tak boleh ni, petang ni mesyuarat. Dia dah lupa tu, dia datang buat report tu untuk apa? Untuk tangkap pesalah. Sekarang ni pesalah dah ditangkap. Takkan hukuman ringan, tak berbaloi, kita ni dah cedera ni. Itulah gunanya laporan perubatan yang dibuat oleh doktor tadi. Tuan-tuan ambil untuk laporan, dapatkan laporan perubatan, kita akan apply daripada PDRM kepada hospital. Bererti apa kecederaan tuan-tuan, itulah hukumannya. Kes akan berubah apabila ada kecederaan. 457/ lagi, ada kecederaan tak, ada apa-apa lagi tak, kita akan slashkan. Untuk kes tu berat pada pertuduhan dia. Dekat situ yang kita kena ambil tahu. Bukan kita suka-suka. Kami pegawai penyiasat ataupun daripada PDRM hanya pakar untuk siasatan, bukan untuk rawatan. Dekat situ boleh tahu. Jadi sebab tu kita kata pergi bagi kerjasama. Sehari tu sekiranya ada laporan polis dibuat, ambil cuti sehari, bagi kerjasama. Sekiranya tak boleh, adjust masa. Tuan minta maaf tuan, saya betul-betul tak boleh. Tuan datang waktu ni. Bagi tahu anak-anak, kita ni ada masalah, kau jangan masuk rumah dulu lah. Mak kunci dulu pintu, kita pergi dulu rumah orang, sebab mak nak suruh polis datang dulu ni. Bagi tahu. Sebab tujuan dia nak membantu tuan-tuan sebenarnya. Bila kita datang kat situ, kertas siasatan dibuka, report lengkap, pertuduhan dapat, semua boleh buat. Puan-puan pun puas hati, kita boleh detect suspek. Kita akan panggil, okey datang, tolong cam, betul tak berani? Kita tak cam lah, kita tak berapa cam lah. Takkanlah tak boleh ingat body dia. Saya cam bahagian body dia, sebab dia waktu dia angkat tangan tu saya nampak bulu ketiak dia hitam ke apa ke, nenek kerja parut kat sini ke. Saya nampak memang ada parut kat sebelah ketiak dia tu. Awak cam? Saya cam, sebab suara dia pun saya cam lah sikit-sikit. Tapi saya jelas benda tu. Jangan pula nanti bila tengok pesalah tu dah macam samsing, saya pun tak berapa ingat lah. Dia dah bebankan kita pegawai penyiasat ni berhari-hari hadap kes, dan kita tak bagi respon yang baik. Kat sini yang kadang-kadang kita perlukan kerjasama. Saya terpaksa bagi tahu sebab saya nak tuan-tuan dan puan-puan berpuas hati setiap kali laporan polis dibuat. Itu yang pertama. Okey, slot yang kedua kita masuk pula lebih kepada 182, iaitu penipuan. Penipuan ni tuan-tuan sebenarnya session keterangan palsu. Satu laporan polis dibuat, kita terima. Kita tak ada permasalahan untuk menerima laporan polis daripada siapa-siapa sahaja yang berkeadaan waras dan boleh memberikan satu laporan. Tapi kena ingat satu benda, sekiranya laporan itu palsu, kita boleh tangkap balik yang buat aduan. Sekiranya cik nampak ke, saya nampak ni, dia datang, dia ni, dia tu, dia sama, ditarik, padahal ini berlaku bukan mesti minta maaf. Saya terpaksa buka, bukan golongan-golongan biasa, VVIP dan berpangkat datuk dan melibatkan surau. Duit surau telah diselamatkan, diserah ke Kemboja. Dia ustaz daripada luar jemputan, duduk kat sini atas kepercayaan orang ramai, dah menyumbang duit yang banyak. Duit tu dia hantar ke Kemboja, dia bagi tahu dia telah disambung di atas bukit. Saya cakap dengan dia, kat mana kena sambung? Dekat atas bukit. Atas bukit tu besar, dekat mana? Saya kata. Kita bawa untuk panduara, dia gagal nak tunjuk panduara. Saya kata siapa yang sambung? Driver taksi. Tak ada satu driver taksi pun yang kau buka beg ni, aku nak tengok dalam ni ada duit ke tak? Tak ada. Dan nama pun Pak Haji, pakaian pun ustaz, tak ada orang tu fikir duit banyak dalam beg tu. Dia kata orang tu yang buka ambil. Dekat situ kita dah curiga. Dia dah kena sambung, tak balik rumah, baju pakai sebab minyak wangi pun ada duduk tepi saya. Saya kata minyak wangi ni takkan orang sambung pakai minyak wangi kan? Bila kita buat balik pemeriksaan, kita detect balik memang palsu dan kita terpaksa charge di bawah 182 dan
Jangan niat mencuri duit wang ni lah. Macam mana lah. Jadi sekarang ni kita kena berhati-hati. Dekat situ pun kita kena berhati-hati juga. Sekiranya ada laporan polis dibuat, pastikan benda tu jelas, betul. Beberapa kali keterangan diambil pun masih sama. Pasti, saya pasti. Tak ada palsu-palsu atau penipuan, sebab benda tu akan terkait dengan satu keterangan di mana kita pula akan dipertuduhkan. Ini saya bagi tahu siap-siap. Yang pertama. Yang kedua dah habis pasal 182. Seterusnya kita akan masuk fungsi jiran selamat. Sebenarnya tuan-tuan, banyak tak suri rumah tangga kat sini? Boleh angkat tangan tak? Semua bekerja? Bekerja. Tak apa. Jadi sini kuranglah suri rumah tangga kurang. Ada. Makcik-makcik pun ada. Makcik-makcik mata tajam tu. Tapi jangan beri teropong makcik nanti pakcik susah hati. So peranan yang duduk dekat rumah ni amat penting. Dia kita boleh menggunakan ibaratnya seperti kata pepatah, mata, telinga, polis. Bukan apa maksud mata dan telinga polis ni. Bukan dia nak tengok polis je, tak. Dia nak tengok persekitaran. Contohnya kenderaan lalu, dia pun sidai baju, sidai. Lalu lagi mata polis, mata dan telinga polis, sap dia pandang. Siapa tu? Persoalan dah ada. Siapa tu? Jadi jangan sekadar siapa tu. Bang, ada kereta lah bang. Itu peranan kita. Ya ke? Dia lalu bang, dah 2 kali dah. Saya tengok bang, dalam tu macam ada 4 orang tau. Kulit gelap-gelap. Lepas tu bang kan, dia bagi tahu suami dia tau. Dia report dekat bos. Lepas tu bang, saya tengok dia ada turun dekat nombor 2 tu. Tapi tak tahulah dia tanya apa. So dekat situ kita dah salurkan maklumat tadi. Suami kita pun cakap, betul ke ni awak nampak ni? Betul bang, betul saya nampak tu. Sekiranya ada dekat situ pengawal, maksudnya kalau ada bahagian pintu-pintu hadapan, suami akan knowledgekan benda tu. Tapi sekiranya tiada, dia akan inform pada kita punya leader-leader persatuan untuk disampaikan kepada anggota sektor. Dekat sini setiap zon ada anggota sektor, kena tahu tu. Sebenarnya sepatutnya jemput anggota sektor. Bila ada program-program lepas ni, jemput anggota sektor. Sebab kita nak ada ikatan kuat. Dalam masa yang sama, apa yang berlaku kat sekitar ni kita boleh tahu. Sebab sektor dia akan kontrol kawasan. Dia akan tahu, dekat sini kerap berlaku. Dia yang kontrol kawasan tu, dia tahu kat sini kawan ni. Jadi bila info tu sampai kat dia, tuan tak tolong tuan, saya tengok macam saya bukanlah nak ni, just untuk maklumat tuan lah, tapi mencurigakan tu ada tuan. Jadi dia dah knowledge sebab apa? Ada anggota-anggota ronda. Jadi dia akan inform lah pada kawan-kawan dia, tim-tim dia. Dia ada grup-grup link dia. Jadi dekat situ nampak kita punya payang-payang tu berkesan. Pakaian dia, warna kulit dia. Sekiranya kenderaan tu nombor palsu, kita boleh dapatkan warna jelas ataupun lain-lain untuk fizikal yang boleh membantu. Dia ibarat kalau kita tengok wajah lebih kepada photo fit. Bayangan wajah tu kita boleh cerita. Pergi kat balai dia akan buat photo fit. Kita ada pakar untuk photo fit, lukis bentuk wajah. Dia hidung dia mancung, dia misal sikit, dia macam macam dia lukis. So dia tunjuklah macam ni. Macam ni. So kita untuk tim jenayah ada gambar-gambar pesalah. Dia akan combine, ada tak seakan-akan ada. Jadi kalau kawasan pencaruman ni kerap, itu suspek-suspek utama. Ada kat situ kita kena tahu benda tu. Ni kadang-kadang orang ingat aku buat report ni, polis tak ambil action ni, macam mana ni. Sebenarnya input tak habis. Lepas tu setiap kali buat laporan boleh tanya kau punya sat, tuan kes ni macam mana tuan sebenarnya tuan. Tapi saya tak risau tuan, saya pun faham report baru buat, suspek pun tak tahu macam mana. Cuma nanti kalau apa-apa dapat input, tuan maklumkan kita balik lah. Jadi kita ada edaran PEM. PEM tu kita akan agih pada tuan-tuan sekiranya buat laporan polis. PEM tu kedudukan kes. Apa kes tu? Jadi bila-bila selalunya nombor 14 hari lah kita akan ambil action untuk benda tu. Sebab kalau awak on the dot cash, macam contoh fresh case lain, terus ada suspek ambil lain, itu memang kita boleh tahu terus. Tapi kalau suspek tak ada, kita memerlukan masa untuk kita jalankan siasatan persekitaran. Kecuali tangkapan telah dibuat. Okey, bila sebut pasal tangkapan, saya nak tegaskan kat sini, walaupun sesiapa kita
walaupun apa pertubuhan kita sama ada haram ke tidak ke apa pun, tak boleh sewenang-wenang pukul sesiapa. Malaysia besar ni siap-siap tak boleh. Jangan sampai atas kebaikan kita disalah anggap dan kita ditangkap. Tak boleh. Tak boleh sebarang sentuhan. Kita cuma boleh menjalankan tangkapan pemakluman, saya nak tangkap kamu bersama, ataupun tangkapan tu tak ada menyebabkan kecederaan, kecuali ada agresif. Bila kamu cederakan dia, dah jadi cek-cek lain pula. Kita akan buka di bawah, rusuhan ke, pergaduhan ke apa ke, lebih kurang macam tu. Sebab dia dah cedera, dia takut dia buat report pada kita. Saya kena pukul tak, wah, lagi jadi lain pula. Dia dah memang ada salah, dia kata lalang kita joint venture sekali, dia kata. Jadi jangan, tak boleh buat macam tu. Bila dah ambil serah pada polis, biar keadaan sesat, biar polis jalankan siasatan dan tindakan selanjutnya. Kita nanti kejap. Dah bagi sekali dia tambah, tak ada orang kot. Dia bagi sebelah lagi. Berjojol lah mata dia. Lepas tu dia buat pitam-pitam, tak nampak. Dia tak tahu saksi di sekitaran tu ada. Saya nampak, dia tumpuk 2 kali. Kadang-kadang dalam ramai-ramai kita tak tahu siapa musuh kita. Kita kena tahu benda tu. Kita tak tahu siapa musuh kita. Jadi berhati-hati, jangan sewenang-wenang kita pukul, sentuh, ataupun kita buat terlampau lama tahanan salah. Tak boleh. Dapat je terus info polis, tuan kita ada buat tangkapan ni tuan, sekarang ni suspek ni dekat sini ni, kita nak buat macam ni. Terus call. Kau duduk dulu 2 jam, aku nak tahu. Dia pula nak menyiasat dekat situ. Tak boleh. Kita pula nak menyiasat, dah kita pula jadi kau menyiasat kat situ. Ini tak boleh ni saya cakap terus terang ni, Cik Zul. Yang lain-lain memang tak boleh. Kena bagi tahu prosedur-prosedur ni. Kalau ada rondaan atau apa-apa kena maklum. Kita kena bagi SOP penugasan yang sepatutnya. Pakaian mesti mengenalkan kita ni siapa waktu rondaan ni buat. Kita ni AJK penduduk ke, ada WEX ke, ada apa ke, kenalkan lagi. Pakaian mesti kemas ikut prosedur. Ni dia nak pergi menjalankan rondaan, pakai slipper aku. Kau tahulah malam-malam tak boleh. Pakaian untuk penyiasatan ke atau rondaan mesti kemas. Berkasut, pakaian kemas, berwes, dan dikenal pasti kita ni adalah peronda kawasan. Ni kena tahu ni. Tadi dia lembut, dia masuk lain sikit. Panen je. Okey. Jadi saya sebenarnya bukan berniat nak bercakap panjang kat sini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat atas jemputan. Saya amatlah mengalu-ngalukan sebarang pemakluman daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan saya, berganding-ganding bahu untuk menurunkan kadar jenayah pada masa kini. Sekali lagi saya minta maaf, saya tak boleh lama sebab saya pun ada jemputan dekat tempat lain lagi. Walau bagaimanapun saya amat berbesar hati dan mengucapkan syabas dan tahniah, dan saya akan sampaikan kepada KB saya, bos pihak atasan saya, atas prosedur-prosedur yang tuan-tuan dah ambil dengan jemputan, mengalu-alukan saya dan memberikan apa tindakan-tindakan susulan yang sepatutnya lepas ini. So kita akan lebih berhubung. Lepas ni saya harap ikatan kuah kita tak akan berakhir sampai di sini saja. Apa-apa masalah, saya ada nombor telefon, saya ada pada siapa, tuan-tuan apa nama ni kan, ada nombor telefon saya kan, boleh hubung dengan saya. Sekiranya tak nak saya datang lagi, jangan hubung. Kalau perlukan saya, berhubunglah dengan saya. So sekiranya terkasar bahasa daripada saya, saya dengan rendah diri mengucapkan mohon ampun dan maaf. Dan sekiranya orang kata berjayanya tuan-tuan kat sini mencegah jenayah, saya amat berbangga dan saya mengucapkan syukur dan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih banyak. Sebenarnya kita ada cabutan bertuah pada pagi ini. Saya ingin menjemput sebenarnya Puan Zuraidah kembali untuk mencabut 8 cabutan bertuah untuk sesiapa yang bertuah pada hari ini. Hadiah-hadiah ni sungguh lumayan. Kita ada bagi nombor tadi. Okey, nombor yang pertama balik nombor 10. Siapa nombor 10? Boleh tutup hadiah terus di sini. Nombor 10. Nombor tuan 23. Pemenang dekat depan. Okey. Nombor 25. Yang keempat nombor 19. Bukan
vacuum kereta, masya-Allah. 61 dan menang bernombor 36. Yang ke-9 nombor 22 dan 92 untuk bantuan ke Palestin, ya. Kita ada menggerakkan tabung untuk bantuan ke Palestin yang kita semua sedia maklum. Kita ada gerakkan tabung pada hari ini dan diharap tuan-tuan puan dapat menghulurkan sedikit sumbangan, insya-Allah. Puan Lilis Surati kepada Inspektur Zuraidah daripada bahagian jenayah keselamatan komuniti Zuraidah atas kesudian beliau hadir pada hari ini, meluangkan sedikit masa berkongsi ilmu-ilmu